Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan membuat satu pembentangan dalam subjek BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Tajuk tugasan yang telah diberikan ialah Asas Kritikan Sastera terhadap satu karya prosa moden iaitu cerpen yang telah saya pilih. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainur Sakinah binti Azman dan saya daripada unit PPISMP BM2. Seterusnya, saya akan memberitahu serba sedikit isi kandungan yang terdapat dalam video ini. Seperti yang dapat dilihat, isi kandungan pertama ialah pengenalan dan yang kedua ialah cerpen. Yang ketiga ialah jenis kritikan sastera dan yang keempat kritikan sanjungan, yang kelima kritikan teguran dan yang keenam kritikan saranan, ketujuh kritikan pendekatan dan akhir sekali kesimpulan. Okey, kita masuk kepada tajuk kita yang sepatutnya hari ini. Apa itu kritikan sastera? Seperti yang dapat dilihat dekat slide itu, perkataan kritik berasal daripada Yunani kuno iaitu krites yang bermaksud hakim. Kritik merupakan usaha menghakim, memutuskan nilai baik atau buruknya sesebuah karya sastera. Dan menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastera merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Justru dekat sini dapat saya rumuskan bahawa kritikan sastera ni merupakan penelitian yang kritis dan memberi pertimbangan yang adil terhadap baik atau buruk sesuatu karya sastera. Misalnya, saya boleh bagi contoh, pengkritik ni akan membuat penilaian terhadap contohnya jalan cerita cerpen tu, watak atau penggunaan bahasa dalam cerpen tersebut sama ada baik ataupun buruk, sesuai ataupun tidak untuk pembaca, sama ada pembaca tu untuk sesuai untuk golongan semua golongan atau sesuai untuk golongan atasan saja 18 ke atas ataupun sesuai ke tidak untuk para pelajar. Lepas tu, kritikan sastera ni merupakan suatu yang memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Okey, seterusnya, saya telah memilih cerpen yang bertajuk Menunggu Hari Raya oleh Hafizah Izzahani. Okey, seterusnya saya akan menceritakan secara ringkas serba sedikit tentang cerpen yang telah saya pilih ini. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang doktor perempuan yang dikenali dengan watak saya. Dalam cerpen ini dia dikenali sebagai watak saya yang hubungannya sangat akrab dengan pesakitnya sendiri iaitu Nadia. Nadia adalah seorang ibu yang berusia 35 tahun yang telah berada di hospital tersebut selama setahun disebabkan oleh keadaan jantungnya yang memerlukannya menggunakan jantung mekanikal. Saya sering mendengar luahan hati Nadia yang merindui anaknya yang baru berusia 1 tahun iaitu Zukri dan ingin sekali Nadia menyusukannya, tetapi ini mustahil dengan keadaannya yang semakin kritikal. Nadia ni dia menghidap penyakit jantung yang sangat kronik dan dia hidup tu hanya menggunakan jantung mekanikal. Dan macam yang kita tahu, jantung mekanikal ni dia ada tarikh luput dia. Dan macam dekat watak Nadia ni, tarikh luput jantung dia hanyalah selama 2 tahun. Dan setahun tu dia dah habiskan. Waktu tu kiranya lagi setahun. Tarikh luput jantung mekanikal yang dia guna tu.
dan dia meluahkan rasa hati yang dia rindu anak dia Zukri tu. Nadia ni dia dah ada anak 5 orang dan Zukri ni adalah anak yang terakhir, iaitu anak bongsu. Tapi bukanlah maksud dia pilih kasih, sebab dia hanya sebut anak dia yang bongsu ni je dekat dalam cerpen ni. Tapi disebabkan oleh anak dia yang terakhir ni, dia tak pernah menyusukan, dia tak pernah belai Zukri ni, disebabkan oleh dia disahkan menghidap penyakit jantung yang kronik tu selepas habis sahaja dia berpantangkan Zukri. Seterusnya, sehari sebelum tibanya Hari Raya Aidilfitri, saya bertemu dengan Nadia sebelum pulang ke kampung suami di Kota Baru. Suami, watak saya dalam ni ialah seorang doktor juga di hospital tersebut, dan dia merupakan doktor pakar bius dan dikenali sebagai Dr. Aizat. Saya sengaja melewat-lewatkan waktu pulang kerana saya tidak berasa teruja untuk balik ke kampung suami. Sudah seminggu saya dan suami berperang dingin kerana merebut giliran untuk pulang ke kampung siapa untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan saya menceritakan perihal tersebut kepada Nadia. Saya menceritakan perkelahian yang telah berlaku antara kami disebabkan merebut giliran untuk pulang ke kampung. Saya dan Nadia sudah sangat akrab dan perlahan-lahan saya mengetahui jalan cerita wanita cantik yang berbangsa Tionghoa itu. Sebenarnya, Nadia ini bukanlah merupakan lahir-lahir dia berbangsa Melayu dan beragama Islam. Namun Nadia ini adalah wanita yang berbangsa Tionghoa. Nadia nekat membuang agamanya dan terpinggir dari kesemua ahli keluarga demi memperjuangkan cintanya dengan suaminya, iaitu Tajuddin, yang merupakan seorang guru. Walaupun begitu, mereka hidup bahagia sehinggalah setahun yang lalu Nadia disahkan menghidap penyakit peripartum kardiomyopati selepas sahaja dia habis berpantangkan Zukri. Nadia seorang yang sangat tabah dan kuat. Namun begitu, setelah setahun keadaannya masih sebegitu, dia mula berasa berputus asa. Dia memerlukan jantung oleh penderma, namun masih tiada khabar berita. Nadia menangis teresak-esak di samping saya kerana sedar akan kekilafannya yang menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ujian, cabaran yang telah dihadapi. Dia merasakan yang dirinya tak ada guna kerana tidak dapat menyusukan Zukri serta membelainya. Dia turut meluahkan rasa kecewa terhadap suaminya yang sudah tidak lama menelefonnya. Dan dia merasakan yang Tajuddin dia mampu untuk cari perempuan lain. Walhal Tajuddin sedang bertarung nyawa di wad unit rawatan rapi akibat kemalangan jalan raya. Saya tahu mengenai berita tersebut, namun emak Tajuddin melarangnya menceritakan perihal tersebut kepada Nadia kerana risau yang dia akan menyalahkan lagi takdir Tuhan. Keesokan paginya yang sepatutnya saya dan suami, iaitu Dr. Aizat, sudah sampai di Kota Baru untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Malahan mereka masih berada di hospital dan saya berada di dalam Dewan Bedah dan sedang menjalankan pembedahan. Selesai sahaja pembedahan tersebut, saya terus menerpa dan memeluk suami sambil meminta maaf dan memanjatkan syukur kerana masih diberi peluang untuk menyambut Hari Raya bersama suami. Sedangkan Nadia yang baru sahaja selesai dibedah sebentar tadi oleh watak saya kerana sudah bertemu jantung baru sebagai penawar penyakitnya, telah kehilangan suami kerana Tajuddin, iaitu lelaki yang amat dicintainya, itulah yang telah mendermakan jantungnya kepada Nadia.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis kritikan sastera yang terdapat dalam karya sastera. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan, yang kedua kritikan teguran, dan yang ketiga kritikan saranan, yang keempat kritikan pendekatan, dan yang kelima kritikan penganalisisan, dan yang keenam kritikan penilaian. Okey, dalam cerpen ini saya akan mengkritik menggunakan 4 jenis kritikan, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan dan kritikan pendekatan. Kritikan yang pertama iaitu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ni adalah perbuatan memuji seseorang pengarang dan karyanya yang menampilkan pemikiran yang bernas. Sanjungan bermaksud menghargai, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang mulia. Dan dalam kritikan sanjungan, pengkritik ni melihat pengarang mempunyai keupayaan dalam menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik, yang membuatkan pembaca lebih macam rasa nak baca lagi, sebab cerpen ataupun karya sastera yang dihasilkan adalah sangat menarik. Jadi, elemen dalaman karya yang baik membolehkan pengkritik melakukan kritikan dengan cara memuji pengarang berdasarkan karya yang telah dihasilkan. Pengkritik secara umumnya melihat perkara yang baik yang ditonjolkan oleh pengarang berdasarkan watak cerita atau jalan cerita yang telah ditulis oleh pengarang. Okey, dalam cerpen ini saya untuk dalam kritikan sanjungan, saya akan mengkritik tentang watak cerita dalam ni, dan saya dalam menjumpai 2 watak yang saya sanjung, iaitu watak Tajuddin dan watak saya. Okey, yang pertama, watak Tajuddin. Ceritanya yang berkisarkan tentang Nadia yang menghidap penyakit kronik, dan untuk terus hidup ia menggunakan jantung mekanikal yang riwayatnya hanya selama 2 tahun. Dalam hal ini, saya memuji watak Tajuddin, iaitu suami kepada Nadia yang masih setia dengannya walaupun dia tahu riwayat hidup bininya sudah tidak lama. Dengan keadaan anak-anak yang masih kecil, Tajuddin tidak pernah terfikir untuk menduakan isterinya. Malahan, apa yang paling menyayat hati ialah rupa-rupanya Tajuddin lah manusia yang telah mendermakan jantungnya dan menjadi penawar peripartum kardiomiopati yang ditanggung oleh isterinya, iaitu Nadia. Dan contoh dialog yang saya jumpa berkaitan dengan pendapat ni ialah, ya, saya bertuah kerana masih diberi kesempatan meraihkan Aidilfitri tahun ini dengan suami. Sedang Nadia, walau dia sudah bertemu jantung baru sebagai penawar peripartum kardiomiopati yang menyeksa seluruh raganya, namun hadiah teragung itu datang daripada Tajuddin, lelaki yang paling dicintainya. Dalam dialog ni ialah dialog yang telah dibaca oleh watak saya. Dan yang seterusnya, watak saya. Para pembaca boleh mengesani bahawa cerita ini berkisarkan tentang seorang doktor perempuan yang merawat Nadia, dan dalam kisah ini dikenali dengan watak saya. Saya memuji watak beliau kerana beliau mengaku bahawa beliau tidaklah terlalu mahir dalam bab-bab agama ni, namun beliau masih cuba untuk menerangkan soal-soal agama kepada Nadia dengan cara menasihatinya, dengan cara beliau tidak berputus asa untuk meneruskan kehidupan walaupun cabaran yang dihadapi olehnya sangat-sangatlah mencabar. Dan dialog yang telah saya jumpa ialah, saya bukanlah berpendidikan tinggi dalam ilmu agama, namun saya tahu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-178 itu ada menyebut, barang siapa yang mendapat suatu permaafan daripada saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf
membayar diet kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Lalu, saya teringat bahawa setiap orang itu mempunyai hak atas organ-organnya. Ia berdasarkan hak orang yang terpotong tangan atau tercungkil matanya akibat perbuatan orang lain untuk mengambil diet atau memaafkan si pelaku. Jadi Nadia, Islam tidak sesekali pun melarang umatnya menderma organ. Islam itu agama yang cukup universal dan sempurna. Saya bisikkan kata-kata itu menjawab soalan awalnya, mengalih ceritanya pada persoalan Tajuddin yang gagal melawat dia sejak 2 minggu lalu. Okey, yang seterusnya, yang kedua, kritikan teguran. Kritikan teguran memperlihatkan kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastera oleh pengkritik. Pengkritik akan melihat kepada keseluruhan karya dan membuat kritikan melalui kekuatan dan kekurangan karya tersebut. Kritikan teguran membolehkan pengarang mengambil tindakan dalam menghasilkan karya yang lebih baik pada masa hadapan. Okey, dalam hal ini justru dengan wujudnya kritikan teguran tu, pengkarya ni, iaitu penulis ni, pengarang ni, dia akan tahulah mana salah silap dia bila dia buat sesuatu karya sastera tu, dan dia boleh buat penambahbaikan dengan apa yang telah ditegur. Okey, dalam cerpen ni saya akan kritik satulah untuk buat satu penambahbaikan, iaitu berdasarkan dialog ni. Saya tidak tahu mengapa Islam menyekat pendermaan organ. Benarlah apa yang dikatakan keluarga kandung tentang Islam. Dialog di atas ialah dialog yang disampaikan oleh Nadia ketika dia dalam keadaan yang betul-betul sudah berputus asa untuk meneruskan kehidupan. Dan dalam konteks ini, Nadia dianggap telah menghina agama Islam. Selain itu, pengarang perlulah memberitahu secara lebih terperinci tentang hukum pendermaan organ dalam Islam agar para pembaca, terutamanya para pelajar, tidak berlaku kesalahfahaman terhadap perkara ini. Okey, apa yang saya nak tegur dekat dalam cerpen ni ialah bagi saya pengarang perlulah meletakkan dalil-dalil yang betul mengenai isu pendermaan organ ni dalam Islam, agar para pembaca tak berlaku kesalahfahaman lah, tak berlaku perasaan tertanya-tanya, boleh ke tidak kalau tak ada dalil kan. Okey, penambahbaikan yang saya nak buat ialah hukum pemindahan organ. Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaffaqat berkata, sesungguhnya kebaikan dan keburukan berbeza. Tidak dapat dikatakan bahawa padanya kebaikan sahaja, kerana kebaikan itu tetap ada bercampur dengan suruhan atau kerumitan, sama ada sedikit atau banyak. Apa yang kita faham adalah sesuatu itu mempunyai kebaikan atau keburukan. Penentunya adalah bergantung kepada apa yang terlebih padanya. Misalnya jika yang melebihi adalah jenis kebaikan, maka keadaan biasa menghukumkannya sebagai kebaikan. Tapi kalau keburukan yang lebih banyak, lebih berat, maka mengikut keadaan ia adalah keburukan. Oleh itu hendaklah melihat yang mana lebih berat daripada dua keadaan itu. Lebih baik lagi banyak ke ataupun makin buruk lebih banyak. Jika jenis kebaikan lebih berat, maka perkara itu adalah diambil, dan jika jenis keburukan yang lebih berat, maka haruslah ditinggalkan. Okey, dalam isu ini terdapat dua pandangan. Yang pertama, diharuskan. Hukum pendermaan organ ni diharuskan. Pendapat yang mengharuskan adalah berpandukan kaedah ini. Ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa pemindahan organ manusia yang sudah mati kepada yang hidup memerlukannya adalah diharuskan dengan 4 syarat. Okey, syarat yang pertama ialah hendaklah orang yang diambil sebahagian anggotanya telah mengizinkannya sebelum mati, dan dia adalah seorang yang berakal waras, sudah baligh, dan tidak ada paksaan atau telah diizinkan oleh walinya sebelum kematiannya. Maksudnya dekat sini,
seseorang tu yang dia nak derma dia punya organ, dia dah sebelum mati tu dia memang dah izinkan dekat orang ataupun dia dah buat kad ke apa untuk derma organ dia. Kiranya bukan tanpa paksaan lah, dan dia kena waras jugalah. Dia bukan seorang yang gila dan dia kena dah balik, dah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan syarat yang kedua ialah hendaklah terbukti dan meyakinkan bahawa pemindahan itu akan berhasil pada umumnya. Dan yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa pemindahan itu semata-mata untuk berubat dan bukan untuk maksud dan tujuan lain. Dan yang keempat, akhir sekali, ialah tidak ada unsur kontrak jual beli dalam pemindahan organ tersebut. Kiranya tak ada konteks jual beli. Memang izinkan untuk derma organ kita dekat orang lain. Dan antara dalil-dalil daripada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ialah yang bermaksud kemudaratan hendaklah dihilangkan. Dan yang kedua, maksudnya semua darurat mengharuskan yang haram. Kiranya macam apa-apa yang darurat yang memang akan mengharuskan yang haram. Kalau saya bagi contoh ialah bila kita dekat dalam hutan, kita terdampar dekat dalam hutan dah selama berhari-hari. Tak boleh nak keluar dan makanan pun tak ada, minuman pun tak ada. Jadi kita diharuskanlah makan apa yang kita jumpa. Macam contoh, biawak. Kita tak boleh makan biawak. Tapi kalau time tu ada biawak je. Jadi terpaksalah sebab diharuskan. Sebab kalau tak kita akan mati. Benda tu akan mudaratkan kita. Jadi perkara tu diharuskan. Ketika keadaan yang darurat je lah. Kalau tak darurat memang tak boleh lah. Dan yang kedua, tidak diharuskan. Menurut Surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Seseorang yang tabarruk dengan sebahagian anggota jasadnya boleh membawa kepada kebinasaan dan ini bukanlah dituntut. Perkataan tahlukah dalam ayat ini merupakan lafaz umum yang mengandungi semua perkara yang membawa ke arah itu. Dalam hal ini, hukum penerimaan organ ni tidak diharuskan sekiranya perkara itu akan membawa impak lah, akan membawa kesan yang negatif, akan memudaratkan penderma sekiranya dia menderma. Jadi tak boleh. Jadi dekat sini dapat saya rumuskan bahawa hukum pendermaan organ terbagi kepada dua, iaitu diharuskan dan tidak diharuskan. Kalau diharuskan ni macam itulah, penderma tu memang niat dia memang nak izinkan sebelum dia mati, memang dia nak derma dan tak memudaratkan diri dia. Tapi yang kalau tidak diharuskan ni, dia nak derma tapi dia tahu benda tu akan memudaratkan diri dia dan jadi tak boleh. Sebab dalam Islam dia melarang perkara yang memudaratkan diri kita. Okey, yang seterusnya kritikan saranan. Kritikan saranan bermaksud cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastera untuk dimantapkan. Pengkritik mencadangkan kepada pengarang dalam melakukan penambahbaikan terhadap karya yang dihasilkan. Misalnya, pengkritik akan memberikan cadangan terhadap usaha memantapkan pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan dan watak perwatakan dalam sesebuah karya sastera. Maksudnya, pengkritik ni dalam kritikan saranan ni dia akan mantapkan lagi idea yang telah dihasilkan oleh pengarang. Dalam konteks ini saya jumpa satu. Okey, berdasarkan sebelah ni ialah teks yang ada, jadi saya baca. Nadia itu wanita yang nekat membuang agama lama dan terpinggir daripada keluarga demi perjuangan kasih sayang, cinta dan rindu untuk seorang guru bernama Tajuddin. Lalu Nadia menjadi Nadia Tingmeyun Abdullah untuk Tajuddin. Dinikahkan dengan panduan syariat walaupun keluarga kandung Nadia sedikit tidak pernah merestui. Islam itu ganas, Islam itu tidak bertamadun dan lelaki Islam itu cintanya bercabang empat
memungkinkan Nadia dimadu. Itu hujah keluarga Nadia. Hujah menghalang Nadia menjadi Nadia milik Tajuddin. Okey, berdasarkan teks di sebelah yang telah diambil berdasarkan cerpen tersebut, dapat disimpulkan bahawa watak Nadia ni sanggup meninggalkan keluarganya. Bagi penulis, mungkin perkara seperti itu bukanlah sesuatu yang membimbangkan. Namun begitu, bagi saya ianya tidak sesuai sekiranya cerpen ini dibaca oleh para pelajar. Sebab hal ini dikatakan pemikiran pelajar tu boleh dipengaruhi dengan jalan cerita watak Nadia, iaitu lebih mementingkan kekasih hati dan sanggup membuang keluarganya. Dalam hal ini, bagi saya benda ni tak sesuai untuk diceritakan ke dalam cerpen. Takut pemikiran pelajar tu dia rasa macam tak apa, kita buang keluarga kita untuk sanggup untuk lebih pentingkan kita punya kekasih hati. Kiranya dalam teks ni para pelajar tu dia boleh terpengaruh lah dengan watak jalan cerita Nadia ni. Okey, dan kritikan sastra yang akhir sekali yang akan saya bincangkan dalam video ini ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik merupakan pendekatan terhadap karya sastra dengan menerapkan teori dan kaedah sastra berpandukan kepada karya sastra. Unsur-unsur dalaman yang akan dikritik adalah plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. Manakala pendekatan ekstrinsik pula adalah pendekatan karya sastra dengan memanfaatkan ilmu bantu bukan sastra seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan sosiologi. Antara pendekatan yang digunakan dalam kritikan ini ialah pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan lain-lain. Okey, dalam hal ini saya akan menggunakan pendekatan moral. Pendekatan moral ni pula terbahagi kepada dua, iaitu moral yang baik dan moral yang buruk. Okey, yang pertama saya akan terangkan tentang moral yang baik dulu. Moral yang baik yang saya dapat jumpa dalam cerpen ini ialah sifat kesabaran dan penyesalan. Okey, yang pertama, kesabaran. Kesabaran adalah sebuah keutamaan yang menghiasi diri mukmin, di mana seseorang mampu menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini, walaupun Nadia diuji dengan pelbagai cabaran dan rintangan dalam kehidupannya, namun sebagai seorang ibu, dia masih berfikiran positif atas segala kesusahan yang dilanda. Okey, berdasarkan dialog dalam cerpen tersebut, ini harga menjadi ibu. Nadia kerap mengulang-ulang ayat itu sejak saya kabarkan apa sebenarnya nestapa yang menguji jiwa. Dan harga menjadi ibu itu sangat mahal untuk Nadia kerana sejak setahun lalu dia tidak upaya menyusukan Zukri. Dia tidak upaya membelai, mendakap dan memanjakannya. Okey, dalam konteks ini, Nadia ni mempunyai sifat kesabaran yang kuatlah sebab dia seorang ibu yang tak dapat nak belai anak dia, tak dapat nak susukan anak dia langsung disebabkan penyakit dia, dan dia kerap ulang ayat cakap ini harga menjadi ibu, ini harga menjadi ibu. Okey. Yang kedua ialah sifat penyesalan. Penyesalan adalah perasaan yang harus dirasakan dalam hidup kerana dengan menyesal, seseorang akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Sifat menyesal dalam cerpen ini terlihat pada watak Nadia yang berasa menyesal akan kata-katanya yang terlepas tentang agama Islam. Okey, contoh dialog. Dialog ni didialogkan oleh watak saya. Hanya ketidakikhlasan menganutnya menyebabkan kamu merasa ia satu hukuman. Dan seperti yang saya jangka, lewat kata-kata itu, tangis Nadia terhenti. Dakapnya dilerai dan saya pun berlalu pergi. Berikutan atas segala nasihat yang diberikan oleh saya dalam watak tersebut,
Nadia akhirnya sedar akan kekilafannya. Kekilafan dia dalam ni ialah Nadia dia ada salahkan takdir yang Allah SWT telah berikan dia, dan atas segala nasihat yang diberikan oleh watak saya, dia sedar akan kekilafan dia tu dan dia rasa menyesal atas apa yang telah dia cakap. Dan seterusnya, moral yang buruk. Moral yang saya jumpa dalam ni ialah konflik. Konflik merupakan sesuatu yang buruk dan sangat merugikan bagi seseorang apabila terus terjadi. Berdasarkan cerpen ini, terlihat konflik terjadi antara watak saya dan suaminya iaitu Dr. Aizat. Perkelahian yang berlaku adalah disebabkan oleh saya yang berasa tidak adil dengan keputusan suaminya yang ingin menyambut Hari Raya Aidilfitri di kampungnya, iaitu Kota Baru yang jaraknya agak jauh berbanding kampung halaman saya yang hanya memakan masa 2 jam saja. Dan ni contoh jalan cerita dia dan dialog. Dan sejak seminggu lalu pun kami sudah berperang dingin merebut giliran di kampung siapa mahu disambut Aidilfitri. Tahun lalu sudah raya di kampung awak, mengapa tidak tahun ini di kampung saya? Saya ingat suami bertanya waktu bersahur kemarin, pertanyaan yang entah kali keberapa. Ya, saya tahu, tapi cuti raya tahun ini 2 hari saja dan saya perlu segera kembali bertugas pada pagi hari raya kedua. Kota Baru itu jauh, jalan sesak kalau hari raya. Tidakkah awak kasihan pada saya dan diri sendiri? Orang suruh tempah tiket kapal terbang awal-awal tak mahu. Awak duduk diam, saya yang bawa kereta. Tapi saya yang perlu bekerja, bukan awak. Letih otak lebih lelah daripada letih memandu. Dan hujah itu yang menyaksikan suami menghempas pintu bilik dan tidur di ruang tamu sepanjang malam. Jadi konflik yang moral buruk yang berlaku ialah konflik pergaduhan antara watak saya dan suaminya yang berperang dingin selama seminggu juga atas merebut giliran untuk pulang ke kampung siapa pada Hari Raya Aidilfitri. Okey, jadi akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, bidang kritikan kesusasteraan sangat penting terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu tanah air. Hal ini dikatakan kerana dengan wujudnya elemen-elemen kritikan yang akan dilakukan oleh pengkritik, akan lahirlah karya-karya sastera yang menarik dan analitikal. Justru lebih ramai rakyat Malaysia yang tertarik dalam menghasilkan karya-karya sastera mereka sendiri. Okey, sekian pembentangan video saya. Sekian, terima kasih.